Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alright, so malam ni saya nak open untuk sesi Q&A. Salam Puan Cahaya. Hai Puan Aina. Okey, salam Puan Ain. Okey, malam ni saya open untuk sesi Q&A. Jadi sekiranya anda ada soalan, bukan sekiranya lah, tapi soalannya saya untuk malam ni saya hanya ada 30 minit untuk bersama anda. Okey, 30 minit saya cuba menjawab sebanyak mungkin soalan yang ditanyalah. Jadi mungkin saya akan jawab secara general. Hai Puan, saya nak sebut nama ni. IMNN HMD. Okay. Okay. Hai Puan Nur Azliana kot. Susah betul nak macam nama masing. Mimilo pun ada. Boleh type di ruang komen. Saya baca. Okay, type di ruang komen saya baca. Saya tak boleh nak ambil anda punya video sebab saya berada di banyak platform. So saya akan ambil di beberapa platform live malam ni. So untuk sebarang pertanyaan boleh type di ruang komen. Dan saya akan baca. Ni kira siapa cepat terawal tu biasa sempatlah saya baca. Nanti kalau dah jujur bawah tu nanti tak sempat dah sebab saya takkan sempat nak jawab semua. Okay. Banyak kelas follow anak petah bercakap. Alhamdulillah. Puan Nurul Liswani. Alhamdulillah. Okay, dah banyak bercakap dah. Okay, ada soalan Puan Mas Idayu. Cik nama penyanyi pula. Bukan Okay, anak 2 tahun 8 bulan, tak ada perkataan lagi, eye contact ada. Cuma kadang-kadang dia secara spontan sebut nak, ayah, abang, tapi sekali tu je. Okay, so 2 tahun 8 ada perkataan spontan tapi sangat-sangat jarang disebut dan tidak konsisten. Alright, eye contact ada. Okay, so dia macam ni. Ni untuk soalan, mungkin ada yang bertanya soalan yang lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama maksudnya anak mungkin 2 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, mungkin 4 tahun yang masih belum lagi bercakap. Tapi kalau kita tengok anak ni tadi ada eye contact kalau kita bercakap dengan dia, maksudnya dia tengok kita. Cuma dia tak ada sebut. And then dalam kes Puan Mas Idayu, anak sebut tapi maksudnya sekali tu je kita dengar. Lepas tu dah tak ada. Dia tak terus maksudnya bercakap lah. Kan. So untuk 2 tahun, okay, saya bagi dulu dari sudut perkembangan yang sepatutnya anak 2 tahun 8 bulan ni sebab dia dah lebih 2 tahun setengah, 2 tahun setengah ke atas. Biasanya 2 tahun 8 bulan ni kita dah boleh, sepatutnya anak dah berada di level boleh buat ayat lah, ayat 3 patah perkataan. Okay, 3 patah ataupun lebih. 2 patah tu kira dah banyak. Okay, selalunya 2 patah tu macam mama nak semua tu lah. Okay, dan tapi kebiasaannya dah start kita dengar 3 patah dan 3 patah lah. 3 patah ataupun mungkin ada yang lebih dan baguslah kalau yang lebih. Okay, so kenapa anak masih lagi belum bercakap? So yang ini datangnya kemahiran kita panggil sebagai ada beberapa kemahiran asas. Yang ini kalau hari tu yang anda join kelas, saya punya kelas sesi Mami Back to School, siapa ada join? Yang last sesi ketiga hari Khamis lepas ke? Khamis yang sebelum tu lah, saya hari Khamis. Kan? Khamis lepas lah, betul, Khamis lepas yang lepas Chinese New Year tu kan? Okay, so sesi Mami Back to School tu saya ada terangkan ada kemahiran-kemahiran asas yang anak kena ada untuk membolehkan mereka bercakap dan berkomunikasi. Sebab keperluan untuk bercakap dan komunikasi ni dia ada kemahiran dia dulu. Maksudnya anak kena ada kemahiran develop daripada dia lahir tu, dia kena develop, dia kena kembangkan kemahiran asas ni dulu, dan baru dia akan boleh bercakap dan berkomunikasi dengan baik. So kalau let's say katalah dalam proses dia membesar tadi ni ada kemahiran yang tertinggal, ada kemahiran yang mungkin tak develop, ataupun ada kemahiran asas tadi ni yang tidak develop sepenuhnya, contoh. Okay. So membuatkan anak ni tadi jadi lambat lah
Mungkin lambat tu dari sudut bukan tak bercakap langsung tapi bercakap cuma rate tu lambat. Ada juga yang tak bercakap terus. Jadi kelewatan tu berlaku. Maksudnya akan ada masalah dari segi perkembangan untuk bercakap dan juga untuk berkomunikasi. Perkembangan tu ada masalah. Jadi saya kat sini saya bagi general, maksudnya mungkin ada anak yang 2 tahun dah bercakap tapi vocab tak banyak ke, mungkin ada 3 tahun dah bercakap tapi tak boleh buat ayat ke. So benda yang kita kena tengok adalah kemahiran yang sama. Kemahiran asas tu kalau kata anda pergi terapi memang kita akan tengok balik kemahiran asas, yang itu yang pertama kita tengok eye contact. Yes, kita akan tengok eye contact. Anak ada tak eye contact? Kan. Lepas tu kita tengok tumpuan dia. Macam mana cara dia memberi tumpuan dekat kita? Adakah dia boleh respon dekat kita? Adakah dia boleh tengok ke arah yang kita tunjuk dekat dia? Adakah dia boleh menarik kita untuk tengok ke arah yang dia tunjuk? Contohnya, so ada dua apa tu kita panggil sebagai tumpuan dekat situ. Adakah dia boleh respon kepada lebih daripada satu benda yang berlaku dalam satu masa. Contoh tengah tengok TV, tiba-tiba ada bunyi loceng rumah. Boleh tak kedua-dua perkara tu dia buat dia respon contohnya lah. Ataupun anak tengah buat something, kita panggil, boleh tak dia respon dengan berpusing pada nama yang dipanggil. Itu maksudnya tumpuan. Boleh tak anak buat tumpuan? Boleh tak anak, and then kita tengok lagi kemahiran, boleh tak dia meniru? Boleh tak dia tiru masa biasanya lah umur setahun lebih, anak akan banyak meniru selalunya. Ada anak yang tak tiru. Tapi kita akan dengar anak akan mula tiru. Ada yang banyak, ada yang sikit tau. Meniru ni dia tak sama untuk semua anak. Ada anak meniru sikit, ada anak meniru banyak. Sangat banyak tiru. Kita cakap apa pun dia tiru balik. Ada anak yang memang tiru kadang-kadang je. Kadang-kadang je dia tiru kita cakap. Tapi both kita panggil dia ada kemahiran meniru. Tiru. Okay, so kalau kata let's say anak ni tadi sepanjang dia membesar kita tak pernah dengar dia tiru. Internet pula slow jap. Okay. Kita tak pernah dengar dia tiru. Kita buat bunyi pun dia tak ada tiru. Kita tepuk tangan, kita buat maksudnya ye ke wow pun dia tak ada tiru. So yang itu dah dikira sebagai something wrong. Kita boleh, kenapa dia tak tiru langsung? Adakah ada masalah pada nak menyebut bunyi? Ataupun adakah dia tak faham ke macam mana? Dan kena check kenapa dia tak tiru tadi ni. So disebabkan tu selalunya itulah kemahiran asas tu. Ada beberapa lagi dan kita tengok juga dari sudut perkembangan mental, kognitif anak. Kan? Kognitif tu maksudnya macam mana? Dari sudut kalau bahasa mudah dia IQ lah. Tu bahasa mudah yang mungkin lebih senang difahami. Perkembangan mental tu seiring tak dengan usia. Itu antara kita panggil sebagai asas yang untuk anak tadi ni develop kemahiran untuk bercakap. So, untuk anda yang tertanya-tanya, sama macam soalan puan yang bertanya tadi, puan Mas Idayu tanya, anak 2 tahun masih lagi tak ada sebut perkataan dan sebut pun tak konsisten. So, untuk anak jadi konsisten, yang pertama sekali of course, okay, memang kena ada kemahiran-kemahiran saya sebut tadi tu, dan of course dia kena ada banyak vocab, kefahaman. Next adalah kefahaman. Berapa banyak perkataan dia faham? Berapa banyak? Dia bukan ada tau. Kita tak bercakap kata anak saya faham arahan. Soalan dia berapa banyak? Dia bukan hanya sekadar kita tengok anak tu faham, dia akan terus cakap. Proses tu dia tak berlaku macam tu. Proses untuk anak bercakap dia bukan sekadar anak faham arahan yang kita bagi, tapi kita tak sure faham tu dengan dengar ke, dia faham gesture kita ke, dia faham sebab kita tunjuk ke, macam mana kita just tak, tapi dia boleh faham. Because kefahaman manusia ni dia macam-macam kan. So, kita tengok berapa banyak kefahaman, berapa banyak perkataan yang dia faham. Contoh dia. So, dari situ sebenarnya baru kita tahu, kalau kata let's say anak ni kefahaman dia tak cukup banyak, kan, itulah sebenarnya benda yang kita kena buat untuk supaya dia boleh bercakap dengan lebih banyak. Kita kena tambah apa yang dia faham. Banyakkan benda yang dia faham untuk dia keluar atau betul sebut lebih banyak. Sama juga untuk konsistenkan vocab anak yang dah sebut. Kadang-kadang anak dah sebut, maksudnya dia dah ada vocab tu. It just kenapa dia tidak konsisten? Sebab yang pertama sekali, sebab mungkin dia tak rasa, mungkin dia masih tak ingat. Mungkin. Sebab kita macam ni tahu. Otak kita dia boleh hold information, especially kalau information baru kita baru dapat. Maklumat tu kita baru dapat, kita baru dengar, kita baru first time lah, ataupun mungkin hanya beberapa kali dengar, dia disimpan. Tapi paling lama maklumat tu disimpan selalunya 48 jam.
Lepas 48 jam, selalunya kalau tidak diulang, kemungkinan dia boleh hilang 80 ke 100%. Dia lupa terus. Jadi kalau anak dah sebut pun ada kemungkinan anak tu boleh lupa. Dan dia tak sebut lagi dah. Ataupun dia tak rasa perlu untuk sebut. Tak, kadang-kadang anak tak rasa dia perlu untuk sebut. So dia tak sebut. Sebab kita berkomunikasi, bercakap atas keperluan. Dia bukan saja-saja sebut. Kita bercakap atas keperluan. Kita nak sesuatu baru kita minta. Keperluan. Kita tak ada saja cakap. Kalau kita tak perlu cakap, kita selalunya kita tak adalah nak cakap sekarang. Especially kalau anak yang vocab pun tak ada kan, sikit. So tu benda tu. Jadi untuk ni maksudnya untuk bagi yang ada soalan yang macam kenapa anak tak cakap lagi semua ni, of course first memang kita kena check perkembangan asas dia dah cukup ke belum. Dah ada ke belum. Dah ada kemahiran tu, dah cukup belum kemahiran yang dia ada. Kan saya tak adalah nak bagi detail tu, cuma mesti ada sebab kenapa jadi macam tu. Dan kita tackle sebab tu. Contoh kalau asas dia yang tak kukuh, contohnya tumpuan. Dan kita tackle tumpuan dulu. Kalau asasnya adalah eye contact semua okey, tumpuan macam okey, kefahaman tak cukup banyak. So kita fokus untuk naikkan kefahaman vocab dia. So kalau kata anak ni okey, dia tak pandai nak tiru. Contohnya kan, kefahaman macam okey, sangat bagus. Tapi tak reti nak gerakkan organ pertuturan ni dengan baik. Dan kita ajar dia untuk tiru step by step organ pertuturan ni dulu. Macam nak tiru bunyi, nak start dengan apa yang mudah untuk dia buat. Macam mana nak make it meaningful, sebab dengan cara meaningful baru anak akan pakai dia macam tu. Okay. So itulah benda-bendanya yang kena ditengok. Jadi kalau yang bertanya kenapa anak saya tak cakap lagi, jawapan dia adalah kena tengok mana satu skill yang dia tak dapat. Dia bukan ada satu sebab. Dia bukan ada satu sebab. Okey, kalau anak tak cakap ni, inilah sebab dia. Kan dia bukan satu sebab. Kadang-kadang it's a combination. Kombinasi masalah. Ada yang satu masalah je, ada yang kombinasi. Jadi kita nak tengok the combination. So kalau kata kita dah tahu the combination, problem anak yang kat mana yang menyebabkan jadi lambat ni, dan barulah kita tahu apa-apa kemahiran yang kita nak tackle. Yang mana kemahiran yang kita nak ajar tu, yang kita nak fokus untuk ajar. So of course ada cara lah. Kan saya tak adalah ajar malam ni, sebab of course dia ada proses je. Nak kena tahu yang mana dulu, umur berapa, kemahiran apa kan. So yang itu adalah sebab-sebab dia lah, antara sebab-sebab dia. So saya tak ada satu jawapan yang lengkap untuk setiap anak. Memang kita kena tengok setiap anak tu kat mana dia punya problem tu ada. Okay. Alright. So yang apa tu? Yang nak detect macam mana anak ada masalah dekat mana ke semua tu. Yang ini bagi yang nanti yang dah join seminar anak-anak cakap nanti kan bulan 2 ni. Okay, seminar anak-anak cakap, seminar NSC tu nanti saya ajar kat dalam tu. Yang tu saya ada complete soalan. Kita tengok dari sudut perkembangan komunikasi anak, perkembangan bahasa anak. Anak berada di level mana dan setiap combination tu macam mana kita nak bantu. Apa teknik nak pakai. Yang tu dalam NSC saya ajar lebih detail lah. Satu hari seminar. Okay. Okay, banyaklah soalan ni. Tak terbaca dah ni. Okay, saya ambil satu lagi. 50 vocab untuk 2 tahun. Okay. Anak minum susu dah makan satu jenis je. Oh, yang ni kena tanya saya punya teacher ni, nutritionist. Dia lebih terror lah menjawab bab makan ni. Okay. Anak normal umur berapa tahun boleh bercakap? Okay, ni saya jawab juga soalan ni sebab tadi saya nampak ada beberapa soalan tanya tentang bila kita boleh detect anak delay. Bila kita boleh detect ataupun kita boleh katakan anak ni ada delay. Kan mungkin ada dalam ni mungkin first time yang baru join kan, yang baru nak dengar. Okay, so saya explain sikit. So bila kita nak kata anak ni delay, so dia macam ni. Actually perkembangan bercakap ni dia ada maksudnya dipanggil sebagai umur berapa patut dah dapat apa. Dia macam tu. Dia macam perkembangan fizikal. Contoh umur berapa patut anak dah boleh jalan. Soalan dia sama, umur berapa sepatutnya anak akan dah boleh bercakap. Cuma boleh berjalan tu dari sudut fizikal, bercakap dari sudut perkembangan bahasa. Okay, so kalau kita kata, kalau kita tengok yang lebih mudah, contoh lebih mudah sebagai okay, umur berapa anak patut dah boleh jalan. Yang ni saya rasa ramai yang tahu. Biasa kita kata dah okay, setahun lebih kan. Tapi kalau let's say anak 2 tahun belum jalan,
umur 2 tahun belum boleh jalan dengan sendiri. Contoh masih lagi merangkak ke contoh. 2 tahun. So adakah kita risau? Adakah kita cuba macam, kenapa tak jalan lagi ni? Dah 2 tahun saya tak jalan lagi ni. Kaki ada masalah ke? Kan ada kaki-kaki macam mana ke contoh dia. Ada otot, masalah pada otot ke contoh. So sama juga dengan bercakap. Contoh umur patut bercakap dia lebih kurang je macam berjalan. Sebenarnya. Okay, umur untuk bercakap ni lebih kurang macam berjalan. Biasa anak mula bercakap umur setahun ke setahun setengah. Dalam range itu. Dia dalam range. Dia bukan kita kata anak tu tepat setahun kena bercakap. Bukan, dia dalam range. Dalam range, kita panggil dalam julat perkembangan. Setahun ke setahun setengah itu dia punya range. So kalau lebih awal, kalau contoh adalah anak yang bercakap umur 11 bulan dah bercakap, dan okey lah. Lagi awal tak ada masalah. Cuma jangan lebih lambat. Kalau lebih lambat itu yang kita panggil sebagai delay, kira sebagai lambat. So setiap usia dia ada perkembangan yang sepatutnya dia dapat. So kalau dia tak capai dan tidak berada dalam julat perkembangan, dia bukan, maksudnya dia bukan umur tepat tau, maksudnya dia julat. Dia julat. So julat perkembangan tak berada di dalam julat tu, yang itulah kita panggil delay. Dia terlebih. Contoh dia, katalah umur anak setahun, sepatutnya setahun setengah dah ada first word. Dah boleh cakap first word, satu perkataan yang mungkin 1 ke 5 perkataan yang ada makna walaupun pelat. Tapi kita tahu dia sebut perkataan. Macam nah. Dia bagi barang dia sebut nah. Contoh tu kira perkataan. Ataupun kalau tak sebut nak any words. Dia sebut ball ke, dia sebut cicak ke, tak kisah. Itu adalah perkataan. Even kalau awal-awal tu dari sudut miau, kuat-kuat, itu pun kita boleh kira as a vocab. Okay, kuat-kuat. Itu semua kita boleh kira untuk awal, perkembangan awal. So ada tak anak sebut secara spontan perkataan yang ada makna ni tadi? Itu bermaksud first words. Tapi kalau let's say lebih daripada setahun setengah, setahun 7, setahun 8, setahun 9, dekat 2 tahun, tak ada lagi perkataan. Tak ada lagi perkataan yang keluar. So yang ini yang kita panggil delay sebab dia dah terkeluar daripada julat yang sepatutnya dia develop. So delay tu dan kita kena tengok, kenapa tak cakap lagi ni? Sama macam berjalan tadi tu, kenapa tak jalan lagi? Dan kita kena check. Mungkin sebab dia serius, mungkin sebab dia tak serius. It can be mana-mana je. Ada satu soalan kan, tanya macam kalau zaman-zaman dulu mak-mak kita cakap, apa maksudnya, elok je kan anak-anak yang lambat bercakap ni 3-4 tahun baru bercakap. Tapi lepas tu elok je, tak ada lah apa delay macam sekarang istilah delay ke apa ke kan. Zaman dulu, betul tak? Zaman dulu perkembangan dia mungkin lain, dan lepas tu kita tengok macam orang dah start buat research yang lebih banyak. Dia bukan hanya untuk negara luar saja, tapi research tu dibuat oleh untuk seluruh perkembangan kanak-kanak kan. So maksudnya dia adalah indikasi. Maksudnya kita dah kena dia macam jalan tau. Kenapa tak jalan lagi ni? Sama, kenapa tak cakap lagi ni? Cuma yang bercakap ni mungkin benda ni dia macam tak glamour sangat. Dan ilmu ni masih lagi, dia bukan ilmu baru, dia ilmu yang dah sangat lama. Cuma dekat Malaysia kita baru nak naik. Orang baru nak start tahu. Awareness tu baru start spread. Padahal benda ni dah sangat lama. Yang dah diamalkan di negara luar lah. Overseas. Okay. So sama. Maksud 2 tahun, apa perkembangan yang sepatutnya? So setiap umur dia ada julat dia. So buat ayat. Contoh buat ayat 2 patah perkataan. Bila? Biasanya julat dia antara setahun. Ada anak yang awal tahun 8 dia dah buat ayat 2 patah perkataan. Mama nak shoe, contohnya kan. Nak susu, ataupun dia cakap pelat pun tak apa. Okay. So tahun 8 tu dah ada yang buat. And sampai 2 tahun. 2 tahun ataupun 2 tahun lebih sikit lah. Sebulan, 2 bulan. Tak sampai 2 tahun setengah tau. So dalam julat ni. So tu julat anak buat ayat. So kalau kata let's say 3 tahun, 2 tahun setengah ke atas, belum ada ayat. Dia sepatah-sepatah je ataupun tak cakap langsung. Itulah yang kita panggil delay. Dia terkeluar daripada range perkembangan. Okay, so kena tengoklah anak masing-masing umur berapa dan apa kemahiran yang dia dah patut ada untuk usia dia. Mungkin bukan semua lah. Kalau anda tengok dekat Google tu terlalu banyak kadang tu. Okay, ambil yang kira macam mungkin kita panggil secara general, berapa ayat berapa. Dia tak spesifik. Setiap anak tu perkataan yang dia dapat tu, ayat yang dia dapat mungkin berbeza-beza antara satu sama lain. Sebab dia bergantung kepada kita punya culture, bergantung kepada bahasa setiap tempat. Tapi the development adalah lebih kurang macam tu.
Okay, so yang tu boleh kena check lah. So setiap perkara tu saya tak adalah bagi detail setiap umur tu. Kan panjang pula sekejap lagi. Tapi tu cara kita nak tengok anak tu delay ataupun tidak. Okay. Okay. Mana soalan dia? Nak 2 tahun belum tak ada perkataan dikira speech. Yes, yang tu dah dikira delay lah 2 tahun. Okay. Okay, ni pun soalan yang sama. Soalan yang sama. Okay. Bukan soalan sama lah yang saya dah jawab tadi. Okay. Kat sini tak ada mana sekejap Speech delay ni boleh bercakap atau tidak? Ada yang boleh bercakap, ada yang tak cakap langsung. Asalkan dia tadilah maksudnya masuk range ataupun tidak. Okay. Right. Okay. Anak masuk 3 tahun, lancar bercakap, faham arahan, faham soalan. Tapi kadang-kadang masih gunakan jargon. Okay. So jargon. Jargon ni adalah, perkataan lain dia adalah bahasa alien. Ni bagi yang semualah yang ada pertanyaan tentang bahasa alien ni saya nak explain. Okay. So apa bahasa jargon ni? Okay, istilah dia adalah jargon. So jargon ini adalah bahasa yang anak tu bercakap tapi kita tak faham apa dia. Bahasa sendiri. Ada yang pakai bahasa alien, bahasa Jerman, bahasa Perancis, semualah bahasa saya actually perkataan mudah dia macam bercakap tapi kita tak faham. Itu jargon. Okay, dia macam cakap lah bla 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 bebe bercerita macam beria bercerita sesuatu dekat kita. Tapi kita tak tahu apa. Bukan perkataan pun, bukan perkataan yang kita faham. Alright. So itu adalah jargon. So bila berlakunya jargon? So jargon ni adalah dia memang ada dalam perkembangan kanak-kanak bercakap. Ada anak yang ada jargon, ada anak yang tak ada. Kan? So, dua-dua okey. Kalau anak yang tak ada jargon tapi boleh bercakap perkataan terus tapi tak ada jargon, boleh buat ayat, okey je. So, kalau ada anak yang ada jargon pun okey. Cuma apa yang kita nak tengok dia okey ataupun tidak adalah berapa panjang ataupun berapa banyak perkataan yang dia dah boleh sebut untuk usia dia sekarang. Contoh, 3 tahun. Okay, usia 3 tahun. Sebenarnya jargon ni biasanya dia stop pada usia 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun. Okay, kita anak dah tak buat sangat jargon sebab vocab dia dah banyak. Okay, 3 tahun lah. Kadang-kadang kita boleh dengar. Mungkin kalau dia tengah main sendiri, mungkin kita boleh dengar juga dia punya jargon tu sometimes. Tapi sikit. Alright, so tu usia 3 tahun. Tapi untuk interaction, kalau kita bercakap dengan dia, yang itu mostly dah tak ada sangat jargon tu 3 tahun. So jargon ni biasanya berlaku sebelum umur setahun, dekat-dekat setahun. Kita akan dengar anak tu dah start jargon, setahun lebih, 2 tahun memang ada jargon. Tapi kita nak tengok kalau kata anak ni ada jargon, perkembangan bahasa dia okey ataupun tidak, kita tengok yang bermakna. Contoh dia, kata anak kita ni 2 tahun, ada bahasa alien, tapi ada ayat 2 patah yang dia buat. Contohnya, Mama syushu. Contoh, Mama syu, angin tu sambung kan. So, maksudnya ada perkataan ayat 2 patah tu ada, tapi jargon pun ada juga. Dia bercampur-campur. Kadang-kadang jargon, kadang-kadang ayat, kadang-kadang perkataan. So, tapi ayat tu ada. Itu okey. Maksudnya dia memang akan bercampur-campur. Tu okey, normal. So yang penting kita tengok yang ada makna tadi tu berapa panjang ayat dia ataupun berapa banyak perkataan yang dia dah boleh sebut. Sama kalau 3 tahun dah boleh buat ayat 3-4 patah ke atas. Okay, 3 patah, 4 patah yang kita biasa dengar lah yang dia sebut. Tapi kadang-kadang adalah jargon sikit-sikit here and there. Then okay lah, should be okay. Tapi yang penting yang bermakna tu ada berapa banyak dan berapa panjang yang akan menentukan sama ada dia masuk dalam julat normal ataupun tidak. Dia macam tu. Okay. 50 vocab untuk 2 tahun termasuk dengan vocab kefahaman ke? Okay, vocab ni ada 2 jenis. Okay, vocab ada 2 jenis. Yang pertama vocab kefahaman, maksudnya yang difahami. Yang kedua adalah vocab yang dihasilkan ataupun disebut. Contoh, ada anak dia sebut, dia faham kalau kita tanya, okay, mana ball, dia boleh tunjuk. Kan kita kata, mana ball, dia boleh ambil bagi. Contohnya, dia tahu mana satu bola tu, objek bola, dia tahu ball tu yang mana. So, itu dikira sebagai kefahaman.
vocab kefahaman. Tapi kalau dia tak pernah sebut, maksudnya dia ada vocab kefahaman untuk ball, untuk bola. Tapi kalau kata let's say anak tu memang boleh sebut ball. Kalau dia tengok gambar bola ke, dia tengah main bola ke, dia memang sebut. Ball, dia sebut. Tengok gambar pun dia sebut ball. So ini maksudnya anak tu dah ada dua-dua. Dia ada vocab kefahaman dan juga vocab penghasilan. Dua-dua dah ada. Ada anak yang kefahaman saja, penghasilan tak ada. Dia macam tu. So ada dua jenis. Kita kena tengok dua jenis ni. Okay, so bilangan yang kefahaman difahami biasanya lebih banyak daripada yang dihasilkan. Dia tak akan sama. Yang faham lebih banyak daripada yang kita sebut. Itu nature. Apa tu? Memang manusia yang kita ada memang macam tu. Kita pun kefahaman kita banyak. Sebenarnya vocab kita untuk contohlah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, vocab kita sebenarnya yang difahami tu lebih banyak berbanding yang kita cakap, yang kita guna. Okay, sebab nak guna dia perlukan praktis dan dia perlukan, dan guna tu kita guna untuk situasi yang, sebab ikut situasi, kita guna ikut situasi dan keperluan. Kita tak akan guna semua vocab yang kita tahu dalam satu masa, tak. Kita hanya guna yang mana kita perlu je. Sebab tu yang kita faham lebih banyak daripada yang kita pakai. Dia macam tu. Sama dengan anak. Dia tahu banyak tapi dia tak akan pakai serentak, sedebab semua sekali. Faham 100, pakai sehari 100 perkataan disebut. Memang tak. Dia hanya akan guna yang mana dia perlu. Keperluan dia pada masa tu. Okay, dia macam tu. So ada dua jenis ni lah. Jadi kena tengok anak kita ni vocab dia, yang kefahaman ada ke tak, yang dihasilkan pun ada ke tak. Dua-dua ni kena tengok. So ada anak yang faham tapi tak hasilkan. Ada anak yang boleh hasilkan tapi tak faham pun ada. Ini especially yang selalu tiru kita cakap. Tapi spontan tak ada. Contoh kalau kita kata ball, dia pun sebut ball. Tapi bila kita tanya ni apa, dia tak akan boleh jawab. Even kalau kita tanya mana ball, dia tak tahu pun mana ball. Tapi kalau kita sebut, dia boleh tiru balik. So yang itu maksudnya dia boleh hasilkan tapi kefahaman tak ada. So bila kefahaman tak ada, biasanya spontan tak akan ada. Spontan, bercakap spontan memerlukan kefahaman dulu. Sebab tu antara teknik-teknik yang bila kita nak ajar anak bercakap ni adalah tambah kefahaman dulu. Baru anak tu akan cakap lebih banyak. Tambah kefahaman. Dia nampak macam kadang-kadang membuatkan kita tak sabar. Sebab kita keep bagi tapi anak tak sebut balik. That's the process sebenarnya. So bila kita expect, kita cakap anak terus sebut balik, yang tu yang selalunya kita kecewa tu. Serta ramai yang rasa kecewa bila ajar anak bercakap sebab anak tak repeat balik. Tapi the process untuk anak bercakap adalah memang kita kena bagi dulu. Bagi dan nanti dia akan start keluar. Dia proses tu macam tu. Okay. Dia boleh cakap macam dia cakap kadang-kadang depan pagi jalan-jalan. Belakang tu mungkin okey, tengok yang bermakna kot. Kan? Okay, boleh ke kalau anak dah ada words boleh regress balik? Okay, regression. Anak boleh tiba-tiba hilang ataupun regress tak? Okay, regression ni memang berlaku dalam perkembangan kanak-kanak. Maksudnya anak dah develop certain skill, tiba-tiba regress, skill dia drop. Kan kemahiran-kemahiran yang dia ada boleh hilang. Tu regression. Dan regression ni selalunya, of course ada banyak sebab lah. Mungkin ada kecederaan otak ke apa, memang boleh menyebabkan juga regression. Tapi kalau lah let's say anak tadi ni tak ada apa-apa, maksudnya tiba-tiba je regress, tak adalah cedera ke jatuh ke hentak kepala, pendarahan otak ke, tak ada. Tak ada kena sawan ke apa ke kan yang menyebabkan kerosakan pada otak tadi ni. Contohnya kalau yang macam tu, mungkin regress, kan mungkin regress, tapi regression ni biasanya berlaku dalam usia biasanya setahun, dekat-dekat 2 tahun ke 3 tahun, range itu. Kan saya setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah anak yang umur 4 tahun ke atas tiba-tiba regress. Pengalaman saya belum jumpa. Kalau ada mungkin ada tapi saya tak pernah jumpa. Biasanya regress ni berlaku biasa umur 2 tahun, dekat-dekat 2 tahun, 2 tahun lebih. Itu banyak kes yang berlaku regress. So regress ni kalau kata let's say anak tu hilang kemahiran dia, contoh daripada ada eye contact, tiba-tiba tak ada eye contact, daripada faham arahan sekarang tak ada respon. Ada yang macam tu, daripada respon bila kita panggil kepada terus tak ada respon. So itu regression, dia hilang kemahiran yang dia ada. Kalau yang macam tu, itu kena better check sebab regression skill yang macam tu boleh adalah salah satu traits ataupun ciri-ciri ataupun tanda-tanda autism. Tanda-tanda. Tak semestinya ni lah tapi is a
Maksudnya red flag lah, tanda-tanda. Okay, tapi kalau kata let's say anak yang macam regress tu dari sudut pernah sebut perkataan, tiba dah tak sebut, kena tengok regression yang lain ada ke tak ada. Ataupun kadang-kadang it's not about regress. Kan dia bukan sebab regress, bukan sebab otak regress ke apa, tapi kena tengok interest dia juga. Sebab kadang-kadang anak ni awal-awal dia start bercakap, dia macam tengah shock. Dia macam tengah dapat benda baru, so dia seronok. So dia keep guna, dia keep sebut, tapi bila dah banyak kali digunakan, banyak kali disebut, banyak kali melabel gambar yang sama, banyak kali menjawab soalan yang sama yang kita tanya, lama-lama dia tak cakap dah sebab dia tak rasa perlu. Kenapa aku nak kena ulang perkataan ni sampai besar? Kan contoh daripada umur setahun lebih duk sebut perkataan tu, kita nanti tengok 2 tahun dia dah tak cakap perkataan tu, dia sibuk nak cerita benda lain dah sebab benda tu dah lama sangat dah dia pakai. Dah banyak sangat dah dia label. Contohnya ada juga yang macam tu. Maksudnya kena tengok adakah is it betul-betul regress ataupun dia rasa tak perlu untuk cakap. Especially untuk anak-anak yang selalu ditanyakan soalan. Kalau kita keep tanya soalan ni apa, tu apa, ni colour apa, tu colour apa. Yang tu sampai satu tahap dia takkan jawab tau. Sebab it's too much. Dah soalan tu sama dah kat setahun dah. Kita tak akan jawab sebenarnya. So itu bukan regress. Itu bukan regress. Mentally bukan regression. It just macam okay, interest dia kat lain. Ataupun mungkin ada anak yang distract. Contoh dia dapat certain skill and then lepas tu mungkin okay dia lebih berminat dengan screen ke gadget ke contoh. Boleh jadi juga dia bukan regress tapi interest dia dah berpindah ke tempat lain. Benda tu mungkin ada tapi dia just macam I'm not interested untuk bercakap dengan manusia lain. Aku lebih seronok tengok benda ni. Pun boleh nampak macam regress. Dia tak guna perkataan tu. Sebab kena faham kita bercakap, manusia bercakap atas keinginan sendiri. Bukan saja-saja bercakap. Sama dengan anak. Dia nak sebut perkataan, dia nak cakap dengan kita atas keinginan dia, niat dia. Kalau anak tu tak ada niat, tak ada interest nak bercakap dengan seseorang, walaupun dia tahu perkataan tu, dia tak akan cakap. Kalau dia rasa dia tak perlu ataupun dia rasa macam tak nak. Niat tu, itu dipanggil sebagai social emotion. Perkembangan social emotion. The first yang kita kena develop dalam proses anak tu daripada baby tu, itu perkembangan awal yang kena develop social emotion. Kalau yang itu tak ada, ajarlah berapa ratus perkataan pun dia tak akan pakai. Because niat tak ada. I'm not interested untuk bercakap dengan orang lain. Just tak nak cakap. Dia just tak nak, tak minat. Walaupun dia ada banyak vocab. Okay, because it's bercakap, berkomunikasi is about intention dipanggil. Niat. Kita nak berkomunikasi dengan orang tu, niat dia apa? Sebab apa? Sebab kita bercakap dengan orang ada sebab. Bukan semua orang pun kita bercakap. Kawan kita pun kita pilih nak bercakap dengan siapa, betul tak? Bukan semua kawan kita suka bercerita. Ada kawan kita suka cerita. Ada kawan tak, kita just biasa je. Sama dengan anak kita. Kadang-kadang dia boleh bercakap. Tapi dia tak banyak bercerita dengan kita. Because adakah dia vocab dia sikit ataupun tak pandai cerita? Ataupun dia memang tak nak cerita. Dia just not interested. Kita bukan orang yang dia suka untuk bercerita. Mungkin. Kan? So kena tengok banyak faktor. Kena tengok banyak faktor, banyak sebab. Dia bukan simply anak tu dia macam robot. Kalau dah ada perkataan sebut bukan, dia manusia. Kena ingat dia manusia. Dia ada perangai dia. Perangai nak, perangai tak nak, perangai nak protes. Walaupun dia budak, dia bukan robot. Dia manusia. Okay, kena ingat tu. Dan kalau bercerita tentang sikap, so yang ini yang baru kita kata kepelbagaian sikap tadi tu. Ada anak rajin sebut, ada anak malas nak sebut. Ada anak macam tak minat. Ada anak yang memang socially suka bercakap. Tapi kita nak tengok perkembangan tu, kita tengok dari sudut ada ke tak ada, cukup tak cukup. Macam tu. Okay, dia boleh memenuhi keperluan dia untuk diri dia ataupun tidak. Contohnya, ada tak? Dia boleh tak bagi tahu kalau dia nak sesuatu. Dia boleh tak bagi tahu kalau dia sakit. Dia boleh tak bagi tahu keperluan dia. At least memenuhi keperluan dia, boleh tak? So kalau dia boleh pakai, let's say anak kita ni bukanlah social sangat. Kan? Bukanlah sangat kita patut jumpa orang semua tegur. Malu-malu contoh dia. Tapi kalau dengan kita, macam boleh. Dia boleh tanya soalan, dia boleh bagi tahu dia nak apa, cukup untuk keperluan diri dia dan memenuhi dalam julat perkembangan tu, dan should be okay walaupun dia bukan rajin menegur semua orang. So
Itu kepelbagaian sebab kita kena tengok anak tu sebagai seorang manusia, perangai seorang manusia. Dia tak sama. Bukan semua anak sosial, bukan semua anak rajin bercakap. Okay. Alright. Banyak soalan lebih kurang sama sebab saya rasa macam mungkin yang baru-baru juga yang follow kan. Sound 7 baru ada cakap hujung-hujung. Ayah jadi ya. Okay. So cakap hujung-hujung yang ini. So mungkin bagi yang ada pertanyaan tentang cakap hujung-hujung. Nak sebut hujung-hujung. Ayah jadi ya. Apa? Bye-bye tata. Okay. So kalau cakap hujung-hujung ni, yang ini bawah 3 tahun, cakap hujung-hujung masih lagi normal. Contohnya ma, shu. Kan nak minta susu, ma, shu. Mama, susu. Ma, shu. Masih lagi normal. Nak akan? Akan cik? Contoh dia. Okay, so dia ambil hujung-hujung. So ini bawah 3 tahun, masih lagi normal. Itu perkembangan dari sudut sebutan. Alright. Ni. Okay, sekejap. Kita tengok. Kalau baby 6 bulan, macam mana nak komunikasi? baby 6 bulan, kalau untuk baby lah bawah 6 bulan kan. Biasanya masa ni memang dia tak faham lagi kebanyakan perkataan. Kita tak boleh pun nak bagi arahan yang berbentuk kena pergi sana, ambil itu, ambil ini. Bukan. Kebanyakan kalau untuk usia 6 bulan ni, communication kita adalah lebih kepada untuk dia faham konsep komunikasi asas tu, iaitu dia kena keluarkan suara dan kita respon balik dekat dia. Dia kena belajar yang asas bergile-gile tu tadi. Dia keluarkan bunyi, kita respon, nanti dia keluarkan balik. Contohlah kalau katalah kita kan kita cakap kat dia apa tu contoh okey adik main apa tu, wah bestnya main, dia tengok ke tak, and then kalau dia buat bunyi kan dia buat bunyi tu dekat kita, dia macam nak sembang tapi tak ada perkataan lagi dan kita respon balik, boleh tak dia respon balik dekat kita. Kalau kita macam minta gesture yang simple-simple macam tanda tangan, boleh tak dia melengkapi gesture tu, dia bagi kat tangan kita ke contoh. Kan so 6 bulan dia kebanyakannya ada skill asas, iaitu kita nak tengok nak develop two way communication tu dulu. Two way communication maksudnya boleh tak dia asas tu dia bagi tumpuan, contoh kalau kita panggil nama dia respon ke tak, kalau kita ketuk-ketuk dia tiru ke tak, perkembangan asas tu. Biasanya yang tu ketuk-ketuk dia pun tiru tak kita mengetuk-ngetuk. Contoh ketuk xylophone, cuba buat tak pegang, sebab 6 bulan biasa dia dah boleh pegang. Kan dia dah boleh start macam seronok bila kita interact dengan dia. Dia senyum ke tak, dia gelak ke tak bila kita main dengan dia, yang tu. Just cakap dari segi bercakap tu dia tak ada spesifik cara. Untuk 6 bulan kita boleh bercakap macam biasa je. Just untuk dapatkan interaction je. Masa ni walk-walk pun boleh lah ajar sikit-sikit, tapi biasanya anak dia tak pick up sangat lagi. Kan dia lebih kepada nak develop rasa seronok untuk berinteraksi tu dulu. Okay. Okay. 5 tahun banyak tapi tak nak cakap. Kalau anak dah 5 tahun, ayat dah banyak tapi dia tak nak cakap. Ayat dah banyak tapi tak nak cakap. Macam mana tak kan? Macam mana kita tahu anak? Macam mana puan tahu dia ada banyak ayat kalau dia tak bercakap? Sehingga kita kena tanya what do you want? Tak spontan nak tanya sesuatu ataupun bagi tahu sesuatu. Okay. Confusing. Saya agak confused dengan soalan ni. Kalau ayat dia dah banyak, sebut ayat. Kan? Tapi tak nak cakap. So kalau anak tak nak bercakap, macam mana puan tahu dia ada banyak ayat? Itu soalan saya. So kalau kita kena tanya, kan? Baru dia jawab lah maksudnya kot. Tanya baru jawab kalau anak yang tanya baru jawab ni kena tengok daripada kecil macam mana kita latih dia bercakap. Adakah kita banyak latih dia dengan soalan? Itu
satu-satu. Adakah kita, and then the way kita bercakap pun kena tengok juga. Adakah kita memang terlalu banyak tanya soalan dan bagi arahan dan kita tak banyak bercerita dengan dia. Tak banyak demo bercerita macam mana. So kena, dia sebenarnya kan, sebab tu kenapa saya ajar parents untuk ajar anak bercakap. And sebab macam mana cara kita berinteraksi dengan anak, macam mana cara kita bercakap dengan anak, dia sebenarnya akan mempengaruhi macam mana anak tu bercakap. Dia ada efek. Bukan semua anak develop sama, bukan. Cuba tengok, mak-mak dia lain. Cara mak interact lain. Ada anak yang memang sangat ni sebab mak dia meriah. Ada anak yang macam okey, dia tak meriah sangat sebab mak dia kurang macam bukan jenis yang banyak cakap. So biasanya perkembangan anak bercakap tu dia macam bergantung juga macam mana parents interact dengan anak. Ada kaitan. Bukan tak ada. Ada kaitan juga. Sometimes the way kita interact dengan anak, kalau kita terlalu banyak tanya soalan, menyebabkan anak tu nanti sampai besar, dia hanya akan tunggu soalan kita. Dia tunggu je. Kita tanya, dia tanya nanti jawab lah. Maksudnya, daripada kecil dia dilatih, hanya akan cakap bila ditanya. Maksudnya, kita punya communication dengan anak tu bukan dengan cara bercerita, macam bersembang, cerita sesuatu. Ada style sebenarnya. Style kita berinteraksi. Efek dia ada efek pada macam mana anak tu bercakap. Okay. And kalau kata untuk Puan Ashwani yang bertanya, okay, anak tak spontan nak tanya, nak bagi tahu dia tak spontan. Okay, dia tak spontan. So, tak spontan ini, itu yang saya cerita tadi tentang niat. Niat. Kita kena tanya baru nak jawab. Bukan tak ada jawab. Dia tahu je benda tu. It just, dia tak really nak cerita kat kita pun. Because dia tak ada niat pun nak cerita. Tapi kalau tanya, terpaksa jawab. Dia macam tu. Sebab manusia ni dia berkait dengan niat. Okay. So tu kena tengok style interaksi kita jugalah sometimes. Dia bukan kita tak boleh tengok satu sudut anak tu je ada masalah. Kan? Kebanyakannya saya jumpa bukan anak je yang ada masalah. Cara kita parents interact pun ada masalah. So kena betulkan dua-dua aspek. Cara kita interact kena betulkan. Anak tadi pun ada skill yang perlu ditambah. Dua-dua pihak kena improve dan kena memainkan peranan. Baru kita akan nampak, barulah ada kita panggil benda yang kita panggil sebagai sinergi. Sinergi baru mesh macam ni. Baru masuk kita nak bercakap, maksudnya kita tahu apa kita nak buat untuk kita dapat respon yang macam mana. Kita nak cerita dengan kita, sentiasa datang bersembang dengan kita, apa benda kita patut buat, kita kena tukar style kita. Betul tak? Kita tak boleh jadi diktator. Kalau jenis yang macam diktator, kan anak takkan datang bercakap bersembang kita. Sebab dia hanya menunggu arahan kita. Dia macam tu. So, style tu memainkan peranan juga. Okay. Okay. Last. Dah lebih masa dah ni. Saya kata setengah jam je tadi. Okay. Last. Nanti kita buat. Actually, saya nak buat satu pengumuman. Nanti untuk bulan 2. Untuk bulan 2 ni, sebenarnya, saya dan juga seluruh tim lah, kita ada occupational therapist, ada nutritionist, so seluruh tim saya, termasuk saya, kita akan buat sesi Q&A je sepanjang Februari. Q&A untuk jawab soalan je. So sekiranya ada soalan berkenaan untuk OT, sensory, perkembangan motor, behavior, tingkah laku, apa perkembangan pengurusan diri ke toilet train ke whatever, itu OT. Untuk bahagian occupational therapist, ataupun pasal anak PKE susah nak makan, tak tahu macam mana nak tukar tekstur makanan anak ke, terlalu picky ke, mengamuk masa makan ke, tak kisahlah. Isu makan, itu dengan sesi dengan teacher ni. Dan juga untuk dengan saya, sesi untuk yang bahasa. Okay, dah ada teacher Insyirah. So semua saya punya terapis, kita akan open untuk setiap sesi live adalah sesi Q&A. So yang itu untuk Februari kita buat macam tu. So at least ada banyak persoalan anda yang kita boleh jawab lah. Dia dah tak ada. Untuk sebulan ni kita tak ada buat topik-topik khas yang kita akan live kan. Tapi kita akan buka Q&A. So kalau anda ada soalan-soalan yang berkaitan yang mungkin tak terjawab, saya tak terjawab, mungkin ada yang pasal OT semua tu kan. So boleh join sesi-sesi saya punya teacher yang lain juga untuk bertanya. Kan? Untuk bertanya soalan. Alright. So yang itu, biasanya saya punya terapis yang lain, OT semua tu akan live siang, tengah hari, pukul 12. Saya depends lah. Mungkin tengah hari, mungkin malam, ikutlah. Ikut mana yang saya ada masa untuk saya live. Okay.
Lebih kurang sama je saya tengok. Soalan lebih kurang sama je. Macam mana nak cetuskan niat? Ada tak anak SPGL learning process dia gestalt learner? Ada. Okay, gestalt learner tu dia banyak berlaku pada biasanya memang berlaku pada anak-anak SPGL. Gestalt learner. Okay. Okay. Banyak soalan ni. Saya tak boleh nak jawab soalan setiap orang. Tapi secara general dia macam itulah. Okay. Kalau 3 tahun nak eye contact, bila panggil nama dia speech delay tu autism ke? Okay. Adakah speech delay itu autism? Yang ni pun dah banyak kali juga saya explain. Okay, ni last Adakah speech delay itu autism? Okay, so lambat bercakap, kan istilah dia lambat bercakap language delay adalah ciri-ciri, dia ciri. Dia bukan lambat bercakap je, okay, tak lambat bercakap, tak ada contact automatic autism. Dia sebenarnya untuk mendiagnosiskan autism ke ADHD yang itu adalah pakar kanak-kanak ataupun child psychiatrist. Untuk saya speech therapist, saya tak boleh diagnose autism ke ADHD, saya tak boleh diagnose. Itu bukan bidang saya mendiagnose problem tu, tapi kita adalah orang yang diagnose dari sudut perkembangan bahasa dia tu, label mana semua tu secara detail bahasa dan komunikasi, dan juga buat rawatan lah untuk anak-anak yang macam yang ada lambat bercakap ni lah. Okay. And okay, so adakah lambat bercakap tu autism? Lambat bercakap yang macam mungkin eye contact kurang, adakah dia autism? So saya tak boleh jawab ya, saya tak boleh jawab tidak. Sebab untuk menentukan anak tu autism ataupun tidak, ataupun mungkin ada isu-isu lain, dia macam ni. Dia setiap disorder, contohnya autism, ADHD, global developmental delay ke, slow learner ke, kan? So all that diagnosis, dia ada set of ciri-ciri yang anak tu kena ada. Dia ada set of ciri-ciri. Contoh, katalah autism, apa domain yang dia tengok? Contoh, domain komunikasi, apa ciri-ciri tak boleh berkomunikasi ke? Domain sosial, anak tadi sukar untuk membuat sosial dengan orang lain ke? Domain tingkah laku apa? So dia ada domain-domain dia tu, dalam tu ada anak-anak dia lagi, ada soalan-soalan dia apa semua tu. So anak memenuhi tak kriteria, maksudnya domain-domain tadi tu semua tak ada ke, ataupun ada yang okey satu je tak ada. Contoh, tak cakap lagi tapi eye contact kurang, tapi yang lain semua okey. Contohlah, kan. So itu mungkin bukan autism sebab dia tak cukup ciri. Cukup ataupun tidak, yang tu kena jumpa psychiatrist lah. Nak tengok cukup ke tidak tu. Okay, tapi bukan semua anak yang lambat bercakap, eye contact nampak macam kurang adalah autism, tak semestinya. Okay, because lambat bercakap ni adalah mungkin ciri-ciri sesuatu masalah yang mungkin autism, mungkin ADHD, mungkin Down syndrome, mungkin masalah pendengaran, mungkin apraxia, mungkin hanya lambat bercakap sahaja, mungkin late talker, mungkin late bloomer. Kan dia ada banyak benda. So that's why bila kita anak lambat bercakap ni, kita kena tengok okay, apa kemahiran dia tak ada. So actually sebenarnya untuk buat rawatan, kita tak perlukan diagnosis. Untuk buat rawatan untuk bagi anda yang belum mendapatkan diagnosis ke apa, sebenarnya boleh buat rawatan. Along the way tu bolehlah pergi dapatkan diagnosis daripada doktor. Tapi kalau tak ada diagnosis sekalipun, macam tak sure lah apa, kan, katalah pergi tak sure, mungkin bukan autism, ni tak tahu apa, kan, pun boleh buat rawatan. Sebab rawatan adalah bergantung kita tengok skill mana. Tak kisah apa diagnosis dia, skill tu memang kita akan check. Sebab setiap walaupun anak tu didiagnose sama, autism, tak sama ni ciri dua orang ni. Autism A, autism B. Tak sama. Rawatan dia tak akan sama. Kemahiran yang kita nak tackle biasanya tak sama. Mungkin ada yang sama, tapi selalunya ada yang the set of dia punya masalah tu tak sama. That's why dia kena bila treatment tu kita kena tackle kemahiran, bukan kita tackle masalah tadi. Maksudnya GDD ini treatment dia, autism ini treatment dia, ADHD ini treatment dia. Dia bukan macam tu. Treatment tu adalah pada kemahiran, tak kisah diagnosis apa. So that's why bagi anda yang kata anak yang macam contoh yang tak ada diagnosis lagi, boleh ke buat terapi? Boleh je. Boleh carilah mana tempat yang
Anda boleh ni, boleh je, dan even anda sendiri pun adalah orang yang memang tengah buat terapi dekat rumah. Bila anda ajar kemahiran tu dekat anak, definitely anda tengah buat terapi. Sebab terapi tu untuk kita improve kemahiran yang anak ada dan improve dia punya kualiti hidup anak. So tak kisah siapa orang yang membantu untuk improve kualiti anak, kita tengah buat terapi dekat anak tu sebenarnya. It's a therapy. Itulah nama dia terapi. To improve quality of life. So that's why parents adalah orang yang paling dekat dengan anak, orang paling selalu mungkin dengan anak. So that's why, sebab tu saya ajar parents untuk buat. Untuk apply the teknik tadi tu. It's just a teknik je. So kalau anda faham konsep tu, anda tahu skill apa nak ajar, definitely sebenarnya anda boleh ajar. Definitely boleh, dan sangat banyak hasil yang terbukti parents buat sendiri dan hasil dia lebih bagus berbanding pergi jumpa terapis buat. Ni betul, saya tak tipu. Parents buat sendiri, yang parents tahu teknik apa nak pakai, macam mana nak buat kat rumah, and buat dengan anak, hasil dia lebih bagus dan lebih cepat berbanding anak yang hantar terapi. Speech terapi saja tapi kat rumah tak buat. Mostly saya jumpa macam tu. Sebab terapi adalah benda yang berlaku every day dalam kehidupan anak tu setiap masa. Bukan sejam sehari, bukan sejam seminggu, bukan. Terapi is to improve. Ingat perkataan ni, terapi adalah anything yang kita buat untuk improve kualiti hidup anak tu. Itu terapi. Anything. Kalau anda ajar dia berjalan, it's a terapi. Anak tak boleh jalan, ajar dia jalan, it's a terapi. Anak tak boleh nak faham, kita ajar dia untuk faham, it's a terapi. Kan kalau faham kan lebih mudah kan, kualiti hidup dia akan lebih baik. Anak tak kerti nak minta, kita ajar dia untuk minta. To improve the quality of life dia. Itu maksudnya terapi. Okay? So nak ajar minta, tak perlu tunggu jumpa speech terapi. Anda boleh belajar ajar anak tu nak minta macam mana kat rumah. Okay? Itu konsep dia. So that's why saya buat kelas ajar parents. Bukan nak suruh anda jadi speech terapi pergi ajar anak orang lain. Tak, at least anak sendiri. Okay. Alright. So thank you so much. Itu sahaja dari saya. Kita jumpa lagi next session Q&A yang lain. So bulan 2 adalah full Q&A, tapi insyaAllah saya akan buat kelas juga, sesi-sesi live eksklusif yang itu nanti kita announce kemudian untuk topik-topik tertentu. Tapi bulan 2 adalah bulan Q&A month. So kita open untuk anda bertanya soalan dan kita cuba jawab sebanyak mungkin soalan yang anda tanya. Alright, so semoga membantu anda di luar sana untuk dapat lebih banyak kefahaman. And kita jumpa dalam, bagi anda mendaftar, kita jumpa dalam seminar Anak-Anak Cakap bulan 2 nanti. Bagi yang masih belum mendaftar, masih ada peluang lagi untuk mendaftar. Untuk anda belajar dan improve your child quality of life. Okay, untuk bantu anak masing-masing. And sekiranya perlukan bantuan, boleh bercakap dengan tim saya lah. Kontak dan bercakap dengan tim saya. Okay, so itu saja saya. Thank you so much. Thank you yang bertanya. Minta maaf saya tak dapat menjawab semua soalan, tapi kita cuba nanti banyak sesi yang kita akan cuba jawab. Alright, itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.